Ini adalah video yang saya buat 2 bulan lepas. Time tu harga Bitcoin adalah 136,734. So hari ni harga dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okey. Macam saya cakap, masa saya buat ni pada bulan Januari 2021, harga untuk Bitcoin adalah 136,734 dan harga untuk hari ini ketika saya buat video ni adalah 224,247. Maksudnya dah naik daripada last time, tapi sebenarnya dia dah naik lebih banyak daripada itu pun. Kalau kita tengok dia punya history sejak beberapa bulan lepas, dia punya highest dia dah sampai cecah 25 lah, dekat-dekat 25,250. So kalau dia pecah 250 ni, ada chance lagi dia naik sampai atas, tak tahu entah ke mana lah. So kita tengok je lah. Ok, kita tengok perkembangannya. Ok, sebenarnya dalam video ni saya bukan nak ceritakan berapa harga, bukan nak ceritakan berapa harga Bitcoin, tapi lebih kepada saya nak update sikit berkenaan dengan hukum pelaburan ataupun trade Bitcoin, trade cryptocurrency di Malaysia. Terutama sekali apa yang ada, iaitu yang ada di Luno, iaitu ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan juga Ripple lah. So kalau dekat Luno ni ada 4. So apa hukum untuk buat pelaburan ataupun buat trade di Luno? Okay, pertama sekali ialah apa yang saya ceritakan ni bukan saya punya pandangan, lebih kepada saya mengemukakan beberapa bukti yang telah dinyatakan lah oleh pihak yang berkuasa ataupun pihak yang mempunyai autoriti ataupun pihak yang ada ilmu berkenaan dengan muamalat ataupun berkenaan dengan cryptocurrency itu sendiri. So ini ialah bukan saya punya kenyataan, tapi lebih kepada saya just bagi tahu dan keputusan itu di tangan anda lah. Okey, untuk apa yang saya bagi tahu dalam video ini juga ialah fatwa-fatwa ataupun dari mana yang menyatakan bahawa untuk trade ataupun buat pelaburan pelaburan cryptocurrency adalah sesuatu yang harus lah. So saya akan tunjukkan part tu. Tapi sebenarnya anda perlu tahu juga, sebenarnya walaupun saya bagi maklumat berkenaan dengan keharusan melabur kripto, tetapi ada masa sama ada juga pihak-pihak yang menyatakan untuk menjauhi ataupun tak boleh buat trade dan juga buat pelaburan cryptocurrency lah. Okey, kita pergi ke fatwa ataupun kepada yang pertama. Okey, so sekali ini ialah Suruhanjaya Security. Sebelum ni saya pernah menyatakan bahawa dekat Malaysia ni ada 3 syarikat yang mendapat kelulusan atau mendapat lesen dengan security Suruhanjaya Security ni, iaitu Luno, Synergy dan juga Tokenize. So 3 syarikat ni ialah DAX ataupun apa nama dia, Digital Asset Exchange yang berdaftar ataupun berlesen dengan Suruhanjaya Security lah. Maksudnya yang berdaftar ataupun berlesen dengan yang berlesen kat Malaysia ni lah. Okey, ini ialah mesyuarat ataupun keputusan daripada Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia pada Julai 2020. So anda boleh baca sini, saya ada bagi link di bahagian description juga. Tapi mainly dalam keputusan mesyuarat tu menyatakan aset digital sebagaimana yang diperuntukkan di bawah bidang Suruhanjaya Security Malaysia terdiri daripada mata wang digital dan token digital lah, yang ni aset digital. So kat sini anda boleh tengok, so apa yang dikatakan mata wang digital. So mata wang digital adalah diiktiraf sebagai mal safe syariah. So MPS, yang inilah Majlis Penasihat Syariah, melihat mata wang digital dalam 2 skop. Okay, lepas tu kripto ataupun mata wang digital berasaskan teknologi semata-mata tanpa disandarkan kepada sesuatu. So mata wang ni dikira sebagai urut, iaitu bukan mata wang. Walaupun nama dia mata wang, tapi in real life dia tidak dianggap sebagai mata wang secara rasmi. Maksudnya mana-mana negara termasuk Malaysia tidak mengiktiraf cryptocurrency sebagai mata wang. Dia lebih diiktiraf sebagai satu aset lah, aset-aset digital. So oleh itu dia tidak terikat lah, dia tidak terikat dan tidak dikategorikan sebagai barangan ribawi lah. Oleh itu dia tidak termasuk dalam prinsipal Bai' al-Saraf, iaitu pertukaran mata wang dalam dagangan. Maksudnya bukan forex lah, dia tak termasuk dalam forex. Okey, bukan, tak ada forex exchange, tak ada. So kat sini dia kata kalau ada mata wang digital yang disandarkan kepada barangan ribawi, contohnya macam USDT,
yang kripto yang disandarkan ataupun yang disandarkan dengan dolar, itu memang jelas-jelas dia disandarkan dengan dolar, iaitu mata wang, memang dia akan jadi barang ribawi lah. Contoh macam Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripples ni semua dia tidak disandarkan kepada mana-mana mata wang, dia lebih kepada diri sendiri, dan harga tu bergantung kepada permintaan pelabur ataupun traders lah, based on demand and supply lah, kat situ je. Dia bukannya harga tu dia tidak bergantung kepada mana-mana mata wang. So sebab tu lah dia katakan sebagai urut lah. Okey, dia juga boleh dianggap sebagai token digital. So token digital pun boleh dikatakan sebagai mal, dia dikatakan sebagai urut juga. Keputusan ni tidak terpakai di mana-mana aset yang berada di luar bidang kuasa SC. Maksudnya pihak Suruhanjaya Security hanya mengeluarkan fatwa atau based on syarikat-syarikat yang berlesen di Malaysia lah. Macam ni ada 3, iaitu Luno, Tokenize dan juga Synergy. So 3 tu pada di bawah pemantauan Suruhanjaya Security, dia kata diharuskan lah untuk kita buat pelaburan kat situ lah. Macam cakap ni, MPS juga memutuskan bahawa pelaburan dan dagangan aset digital yang memenuhi syarat syariah di atas dan didagangkan melalui Digital Asset Exchange yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security adalah dibenarkan. So ini dia punya keputusan je lah. So yang lain-lain selain daripada yang tidak berdaftar ataupun tidak berlesen di Malaysia, kalau anda nak melabur juga, itu di bawah tanggungan anda sendirilah. Kalau macam yang 3 ni, at least kita ada something yang kita nak pegang lah, yang menyatakan benda ni adalah sesuatu yang diharuskan. Walaupun kalau anda tengok sini, dia tak adalah cakap spesifik cakap Bitcoin, dia tak ada cakap spesifik Ethereum, dia tak ada cakap spesifik Litecoin ataupun Ripples, tapi once dia cakap melalui Digital Exchange yang berdaftar, so maksudnya ketiga-tiga tu berdaftar lah. So secara umumnya maksudnya ialah buat pelaburan ataupun buat trading di 3 platform tu adalah diharuskan lah. Itu yang saya faham lah. Tapi kalau saya ada salah faham, anda boleh betulkan jugalah di ruangan komen nanti. Okey, selain tu Majlis Fatwa Perlis juga pernah mengeluarkan fatwa lah berkenaan dengan keharusan buat trading ataupun buat pelaburan dengan Bitcoin. Ni saya petik daripada website intraday, sebab website Mufti Perlis tak boleh nak akses, saya tak tahu kenapa. Credit to intraday.my lah, dan juga kepada fatwa negeri Perlis lah. Setiap Majlis Fatwa Perlis menetapkan bahawa pada siapa yang melabur ataupun trade Bitcoin perlu bayar zakat. So bila perlu bayar zakat, takkanlah zakat tu ialah benda yang haram kan. So benda yang haram tak boleh bayar zakat. So dengan kata lain, kalau benda tu kena zakat, maksud benda tu harus ataupun boleh dilaburkan ataupun boleh didagangkan lah. So itu maksudnya macam tu yang saya faham lah. So macam mana untuk bayar zakat? So secara umumnya untuk pengiraan zakat Bitcoin, ni adalah yang dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Perlis. Untuk pengiraan zakat Bitcoin, nilai terendah unit Bitcoin dalam tempoh 1 tahun akan didarabkan dengan bilangan unit Bitcoin, dan kemudian akan ditambahkan dengan hasil keuntungan yang dijana sepanjang tahun. Jumlah tersebut akan didarabkan dengan 2.5%. Maksudnya tetap dia punya zakat tu lah 2.5% lah daripada pengiraan yang atas ni, nilai terendah dalam tempoh 1 tahun, maksud cukup haul dan cukup nisab. Lepas tu dia kena darab 2.5% lah, perlu dizakatkan. Tu untuk fatwa Negeri Perlis lah. Siapa duduk Negeri Perlis, better ikut lah, sebab ni fatwa negeri anda kan. Untuk negeri lain dia tak ada keluarkan lagi fatwa. Tak tahu Johor ni dia akan keluarkan apa. Dia kata based on JAKIM juga. So setakat ni itu adalah keputusan daripada panel syariah Suruhanjaya Security dan juga Fatwa Negeri Perlis, yang pada saya dua-duanya ialah institusi yang dipercayai lah dari segi credibility dia, yang boleh kita pegang dia punya pandangan. Dan pada siapa yang nak buat pelaburan Bitcoin, terutamanya pelaburan Bitcoin di Digital Exchange yang didaftarkan di Malaysia lah. So pada anda yang baru nak daftar, anda boleh daftar dengan mana-mana Digital Exchange. Kalau anda nak gunakan Luno, anda boleh gunakan link di bahagian description. Sama juga kalau nak gunakan Tokenize, boleh gunakan link di bahagian description lah. Untuk Synergy saya tak ada account. Sorry. Itu saja dari saya. Jika ada apa-apa soalan, menunjukkan komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.